slow fade lah. Okey. Assalamualaikum, nama saya Norzi Syahrul bin Nordin. Saya berumur 46 tahun sekarang. Tahun depan dah 47. Bekerja selama lebih kurang 25 tahun sebagai pramugara. Sekarang dah jadi ketua pramugara. Asal usul macam mana nak boleh pergi interview ni ya. Okey, actually saya ada kawan saya kawan dengan pramugari. Pada ketika tu. So bila kita orang keluar, so daripada situ yang pramugari tu dia cakap, kenapa awak tak nak jadi pramugara? Pada awal tu kita tak tahu apa kerja pramugara ni kan. Kita pun macam pramugara ni kerja apa kan cakap kan. So dia kata kerja dalam kapal terbang. So kerja dalam kapal terbang. Lepas tu saya pun kata, saya tanya balik, English kena power tak? English so far janji you boleh cakap, insyaAllah you boleh dapat. Okay, masa tu lah saya pun terfikirlah. Sampai pada ketika tu dia cakap benda tu, saya ambil endah tak endah je, sikit-sikit je lah. Boleh ke aku ni kan? So sebelum saya pergi interview tu, kebetulan bapak saya call. Dia kata, Rol, apa kata kau try jadi pramugara? Mana nak tahu ada luck. Kata, ada 2 orang dah ni bagi suruh aku pergi try ni kan. So daripada situ saya cuba nasib lah. Masa tu dekat Lot 10 tu Park Royal kalau tak salah, beratur dia sampai ke tepi jalan. Saya ingat lagi saya beratur tepi jalan, kereta lalu pun orang duk piwit macam tu. Punyalah malu kan masa tu nak try jadi pramugara kan. Masa tu dapat nombor 2000 lebih lah, saya ingat kan. Memang masa tu memang orang nak sangatlah jadi pramugara ni kan. Daripada segi emergency, saya pernah satu ketika tu abort take off, makna tak jadi nak take off. So pada ketika tu waktu kita dekat runway, kita nak take off. Pada ketika tu kalau kita sebagai cabin crew ni, kita ada satu silent review orang kata kan. So pada ketika silent review ni pentinglah bagi saya, sebab apa, bila jadi sesuatu ketika tu, silent review tu akan datang selepas beberapa second benda tu berlaku. Maknanya pada ketika tu kalau katakanlah kita fly, tiba-tiba dia abort, kita first kali kita kena apa ni? Macam tu. Ataupun kita blur, ataupun kita orang kata macam roh keluar pada badan, baru nak masuk balik kan. Macam tu lah. So bermakna selepas tu baru kita boleh, kalau kata kita tak prepare, memang kita tak boleh nak perform, tak boleh nak buat. So kalau katakanlah kita dah prepare benda tu, pada ketika kita stun buat seketika tu, baru benda tu datang balik. Benda tu datang, baru kita kata baru kita macam apa aku kena buat ni. Kalau kita ada prepare, memang kita insya-Allah boleh buat. Medical saya pernah handle sekali tu CPR. Tapi masa yang buat perform CPR tu bukan saya lah. Saya just assist. Masa tu kita page for doktor. Datang doktor 2 orang. So penumpang tu jatuh dekat galley. Bila jatuh, kita panggil page for doktor. Doktor datang 2 orang. Lepas tu kita terus tanya doktor apa yang perlu buat. So masa tu lah kita ambil physician kit. Kita start lah bagi semua benda yang peralatan yang diorang nak lah. Pada ketika tu kita boleh nampak dia cocok lah kan. Kalau katakanlah sebelum ni CPR ni diorang just buat CPR, tapi kali ni dia sampai cocok-cocok pun saya punya boleh buat rupanya atas flight ni kan. Janji equipment tu ada, bermakna lengkap lah equipment yang diorang provide untuk waktu nak buat satu emergency case macam tu kan. Masa PKP saya gunting rambut anak. Memang pada ketika tu saya cuba gunting. Lepas tu bila dah habis tu, saya tanya rumah saya, okey tak gunting ni? Lepas tu dia kata boleh tahan. Lepas tu saya tanya anak sendiri, sebab dia punya kepala kan. Lepas tu dia kata okey, cun kan. Daripada situ timbullah satu keinginan macam apa kata aku belajar gunting. Pada masa tu orang duk kecoh nak gunting rambut pada masa tu kan. Dia ni nak gunting rambut, so saya pun macam, kita pun terjebak jugalah kan. Kita pun cubalah gunting, tapi kita gunting rambut anak je. So daripada situ saya terfikir aku boleh gunting saja, offer jiran ke apa kan.
Tapi banyak yang tak percaya lah, banyak yang reject apa semua. So kita rasa macam, wah, sukar jugalah benda ni kan, kita nak offer satu benda, kita nak gunting free. Tapi daripada situ yang timbulnya, apa kata aku belajar gunting. So saya cakap dengan Omar Google lah, Google cari tempat. So saya ada jumpa budak seorang, Jos Barbers punya budak, dia punya tukang gunting, jadi cikgu saya lah. Dan daripada situ saya jumpa dia, saya cakap dengan dia, dia offer paling kompetitif lah harga dia. Dia kata, kau belajar dekat aku sebulan je, tapi make sure kau boleh buat. Oh, satu macam, boleh ke sebulan ni kan? Lepas tu dia kata, InsyaAllah boleh, kau kena fokus, kau kena concentrate, kau kena praktis. Kau jangan malas, dia cakap kan. Okey, daripada situlah saya pergilah jumpa dia. Pada masa tu dah boleh ada movement, lah. Pada masa tu dia orang dah banyak dah benar kan. Saya pun pergi jumpa dia, saya belajar daripada simple lah, daripada satu step ke satu step sampai cukup sebulan. Tapi kita ni orang kata orang baru, sebulan memang tak boleh. Tapi dia kata tak apa, keep on datang. Cakap sebab apa, dia ada lagi 3 student dia masa tu kan. So saya masuk dulu, so ada 3 student dia masuk kemudian. So makna selepas 2 minggu, selepas 3 minggu. So daripada situ kata, selagi budak ni ada, kau datang je. Daripada situlah saya dapat belajar. Masa tu okey, kita orang start potong rambut member-member dia, budak barber yang nak belajar tu. So dia orang kena sacrifice kepala, kita kena sacrifice kepala masing-masing lah kan. Aku potong kau potong aku, macam tu lah. So kita start daripada situ. Bila dah boleh gunting, dia dah tengok okey, cuma nak kemaskan je lagi kan. So daripada situ kita cuba potong, minta kebenaran potong rumah anak yatim lah. Kita follow SOP, kita minta tulis surat, minta nak potong rumah anak yatim. So dapatlah dua tempat. So sekali anak yatim datang mau 20 orang, masa tu kita tu. Lepas tu kita minta pula gelandangan KL. Gelandangan KL dia mencabar sikit. Sebab dia orang tu datang, oh saya nak tepi macam ni, saya nak atas macam ni. Dia ada demand dah. Kita pun macam, okey, awak betul-betul punya demand ni, kita nak potong free ni kan. Tapi dia kata, setakat kau mampu, kau buat. So saya pun daripada situ buat. Daripada situ baru yang rasa macam, oh boleh lah. Tapi bila dah habis potong tu, nak kerja. Adakah kita nak kerja ke? Kita sayanglah skill kita dah ada ni. Kita dah potong dekat 20 orang, 25 orang, 30 orang ni. Aku nak kerja ke? Sebab kita terikat dengan company kita tu kan. Aku nak kerja ke? Apa akan jadi ni kan? Sebab masa tu masih lagi panjang kan. So daripada situ, orang rumah saya, dia post dalam Facebook. Dia buat satu nama, which is Own Barber ni. Dia post dalam Facebook. Dia saja je, dia kata, I pun tak tahu macam mana, dia kata saja test. Wah, kawan-kawan, kongrat lah, apalah, inilah kat mana lah, apa yang aku nak gunting lah, apa. So daripada situ saya tengok macam ada market. So daripada situ saya fikir, saya bincang dengan dia. Saya beritahu family saya, especially mak saya. Dia kata saya nak buat benda ni. Lepas tu dia support. Dia kata, buatlah. Okey lah, ada semangat lah. So makna belum buka, baru cerita, ada orang nak support dah benda-benda macam ni kan. So daripada situ saya pun dengan tertekannya dalam Facebook, orang duk tanya, dengan my wife duk push, apa lagi, buka lah. Masa tu saya belajar macam mana step by step nak buka barber ni lah. So daripada situlah barunya ni lah hasil lah. Niagaan okey. Perniagaan pada first month memang tak expect apa-apa. Second month tu dah nampak macam menarik. Orang dah start datang. Masa tu pun benda pun dah start, ekonomi macam baru nak start balik kan. Kita punya COVID pun dah jatuh, menurun sampai single digit kan. So masa tu lah saya tengok okey, the demand is there. Orang dah start datang. Then dia announce PKP yang kedua tu. Oh, masa tu drop. Memang drop habis. Wah, masa tu memang pucat lesi lah, orang kata apa, macam mana ni aku dengan awak tak kerja kan, awak tak kerja, bukanlah kata apa, memang masih lagi terikat dengan company. Terikat dengan company. Lepas tu kita pun fikir gaji pun tak cukup, nak kena bayar sewa lagi. Oh, masa tu memang pucat. Benda dah buat, orang kata asam garam, you kena
kena jalankan jugalah apa pun kan. So tanya, sembang dengan member, cari member apa semua. Lepas tu pada ketika tu pekerja berhenti, dia tak ada confident. Dia tak ada confident, macam mana ni kan. So kita pun macam down. Saya masa dia orang berhenti tu, saya ingat lagi saya ada contact ni pekerja baru saya ni. So ni bulan yang ketiga, nak masuk bulan yang keempat. So dia datang dengan idea baru, dengan dulu kosong je tempat ni. Dia datang dengan idea baru, dia decorate balik. Lepas tu dia buat promosi apa semua. Lepas tu dia kata jangan give up lah, benda dah ada kan. Lagipun dia pun cakap baru 3 bulan bang, apa cerita kan, kita jalan je dulu kan, kita langgar je apa yang ada. Saya pun kata okey lah. So saya dengan dia, selepas dia baru saya ambil seorang lagi, Syafiq lah. Tapi bagi saya satu benda je lah, hari-hari awak pergi flight, awak sanggup gadaikan nyawa kan. Kalau setakat nak start bisnes, nak gadaikan satu untuk kehidupan, okey je, jalan je lah kan. Sebab kita tak tahu kalau kita pergi flight, adakah kita balik. Tapi yang ini, kalau kita jatuh, kita boleh bangkit balik. Itulah saya punya pandangan lah. So why not just try, you drop, you get up. Tapi kalau you fly, you drop, not sure you can get up. Okey, kita punya perancangan ni kita maintain lah. Apa yang kita dah buat tak salah kalau kita ada 2 sumber. Benda COVID ni sebenarnya positif dia bagi kita buka satu peluang yang orang kata apa, tak mungkin dapat. Hikmah di sebaliknya kan. So kalau kata tak ada COVID ni, saya tak ada barbershop kan? Saya tak ada idea, saya tak ada apa. So kalau ada COVID, bila jadi COVID, saya buka barbershop hanya kerana daripada keadaan yang mendesak, kita buka, kita try kan. So daripada situ, kalau dah benda dah jalan, benda dah okey, why not, kita boleh fly, kita boleh monitor kan. Benda ni memang orang kata apa, benda as a barber ni, janji barber ada, kedai ada, lepas tu customer datang. So benda ni memang saya ingat, saya carry on je lah apa yang ada. Okey, waktu beroperasi daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 10 malam. Kita buka hari-hari, setakat ni kita buka hari-hari, tak pernah tutup lagi. Lepas tu kita, orang kata as a newcomer, kita tak letak harga yang terlampau mahal. Normal haircut, smart cut, kita charge 20 je. Mamak pun sekarang dah 16, 17. So kalau pergi all this yang apa, yang barber yang ada nama pun, dia dah start 25 ke atas. Itu untuk normal haircut. Lepas tu kita shortly kita akan come out dengan color. Kita buat rebonding. Tu kita memang follow salon, tapi kita tak ikut exact the salon punya price. Kita ikut barber punya price. Orang kata bila orang datang barber ni, ada RM50, dia boleh buat macam-macam juga lah. Ada hal lah kan. Ada RM20 dah boleh gunting lah. Maksimum pun kalau kita buat fade apa pun 30 je. Kalau katakanlah melainkan, tengoklah kalau fading dia tu memang agak sukar, itu depends on barber. Tapi jangan takutlah, tak akan lebih pada 35 lah. Lagi satu, datanglah, cuba visit saya punya barbershop ni, try gunting kat sini, relax kat sini, chill kat sini. Okay lah, so far harga sangat berpatutan. Apa IG dia? Ons Barber. Nombor telefon 017 206 9390.